jumpa lagi bersama cikgu, Cikgu Syam. Di dalam video matematik, jom belajar matematik bersama Cikgu Syam. Okay, video kali ini, kita akan pergi kepada matematik tingkatan 1, bab 7, ketaksamaan linear. Dan kali ini kita lihat 7.2, ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Teruskan. Okey, so 7.2, ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Bagaimanakah anda membentuk ketaksamaan linear berdasarkan situasi harian dan sebaliknya? Okay, standard pembelajaran membentuk ketaksamaan linear berdasarkan suatu situasi kehidupan harian dan sebaliknya. Kita tengok tip dulu, tip bestari. Okay, ini adalah simbol lebih besar atau sama dengan So kita gunakan dia untuk kalau ayat tu ada perkataan ini, sekurang-kurangnya, tidak kurang daripada atau minimum. Okay. Kalau simbol kurang atau sama dengan ni, ayat dia mesti ada perkataan ni lah lebih kurang, selebih-lebihnya, tidak lebih daripada, dan maksimum. Okey, kita tengok contoh 5. Bina satu ketaksamaan linear berdasarkan setiap situasi yang berikut. Okey, A. Pak Samad ialah seorang pembuat gasing uri di Kelantan. Masa iaitu dalam T hari yang diambil oleh Pak Samad untuk membuat gasing uri kurang daripada 42 hari. Jadi T kurang daripada 42 lah. Itu dia punya ketaksamaan. Nampak tak anak-anak? Daripada ayat yang panjang, kita jadikan dia dalam satu simbol ataupun ayat matematik yang ringkas saja. Okay, B. Dalam satu pertandingan memancing, peserta dapat memenangi hadiah jika panjang LCM ikan yang ditangkap sekurang-kurangnya 32. Tengok, sekurang-kurangnya. Simbol apa nak pakai? Simbol lebih besar atau sama dengan ni. Jadi dia guna L so L lebih besar atau sama dengan 32. Kenapa? Sebab dia ada perkataan sekurang-kurangnya tadi, refer kat sini. Okey, C. Puan Chen membuat sebiji kek yang berjisim tidak lebih daripada 2 kg. Jisim kek X kg yang diterima oleh setiap jiran jika Puan Chen memotong kek itu kepada 10 keping secara sama rata untuk jirannya. Okey, jadi maksudnya apa ni? Maksudnya kita nak tahu kan berapa maksimum kek yang jiran-jiran Puan Chen akan dapat. Jadi kalau maksimum apa? Maksimum, simbol kurang sama dengan. Okay, so dia ada 2 kg, dia nak bagi kepada 10 kan, 10 keping sebab ada 10 jiran. Jadi maksudnya 2 per 10. Jadi X kurang sama dengan 2 per 10. Kalau kamu kecilkan pun boleh 1 per 5 kan. Okay, D. Encik Mohan ialah seorang ahli peniaga. Dia ingin menderma 3% daripada keuntungan yang diperoleh kepada pertubuhan amal tempatan setiap bulan. Keuntungan P dalam RM yang perlu diperoleh Encik Mohan setiap bulan, jika dermanya melebihi 240 sebulan. Melebihi. Jadi bermaksud P ni adalah keuntungan apa kan? Dia mesti lebih. So dia kata melebihi. Jadi keuntungan dia adalah yang dia dermakan 3% daripada keuntungan dia kan. So 3% daripada P. P itu keuntungan. Dan dia mesti melebihi 240. 240. Okay, so ini dia punya ketaksamaan dia. Boleh penting tu anak-anak. Okay, contoh 6. Ini dia terbalik pula. Sekarang dia kasih dalam bentuk ketaksamaan. Dia suruh awak buat dalam bentuk ayat. Tulis satu situasi berdasarkan setiap ketaksamaan linear yang diberi. H lebih besar atau sama dengan 110 dengan keadaan H ialah tinggi penumpang dalam CM yang dibenarkan menaiki roller coaster. So, apa dia? Tinggi penumpang yang dibenarkan menaiki roller coaster mestilah sekurang-kurangnya 110. Okey, T besar kurang daripada -5 dengan keadaan T besar ialah suhu dalam darjah Celsius pada ruang pembeku di dalam sebuah peti sejuk. Jadi, ayat dia, suhu pada ruang pembeku di dalam peti sejuk kurang daripada -5 darjah Celsius. Sebab T kurang -5 kan? Okey, C. M lebih besar daripada 4,600 dengan keadaan M ialah gaji bulanan dalam ringgit Malaysia bagi Encik Siva. Jadi, gaji bulanan Encik Siva ialah lebih daripada RM 4,600 sebulan. Betul tak? Sebab dia kata M lebih daripada 4,600.
Okey, latih diri 7.2a. So nombor 1 dia kasih dalam bentuk ayat, anak-anak tukarkan kepada ketaksamaan ya. Manakala nombor 2 ni pula dia kasih dalam ketaksamaan tukar kepada bentuk ayat. 5 minit anak-anak boleh cuba. Okey, cek jawapan dalam buku teks. Kalau okey, alhamdulillah. Mungkin cikgu cakap mungkin akan ada perbezaan yang nombor 2 ni lah. Tak adalah sebiji-sebiji ayat, tapi kalau maksud dia lebih kurang sama tu, kita consider betul lah. Okey, tapi yang nombor 1 ni memang dia punya sebab dia nak kesamaan, so ini memang kena betul sama dengan jawapan bentang ya. Tapi nombor 2 ni ayat ni yang mungkin akan ada berbeza sikit lah. Okey, kalau tak okey kita proceed, kalau tak okey kita biasa buat pengukuran, sembang balik dengan kawan-kawan dan bincang dengan guru kamu ya. Okey, next. Okey, ini yang penting. Bagaimana anda menyelesaikan masalah yang melibatkan ketaksamaan linear ya? Setiap pembelajaran kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan ketaksamaan linear dalam satu pemberi ubah. Ketaksamaan linear dalam satu pemberi ubah ialah hubungan tak sama antara satu pemberi ubah yang kuasanya satu dengan satu. Okey, misalnya ketaksamaan algebra seperti berikut. 3x kurang daripada 7. Kuasa bagi pemberi ubah x adalah 1 kan. Dan y tolak 4 lebih besar daripada 5 tambah 2y. Kuasa pemberi ubah y ialah 1 ya. Dikenali sebagai kesamaan linear dalam satu pemberi ubah. Jadi maksudnya anak-anak dia mesti hanya ada satu saja pemberi ubah dan kuasa dia 1. Cikgu yang ni 2, walaupun 2 tapi y dengan y ni kan sama. Jadi kita consider pemberi ubah dia 1 lah, iaitu y kan, dan kuasa y dia 1 ya. Okey, menyelesaikan ketaksamaan linear dalam X adalah bermaksud mencari nilai-nilai X yang memuaskan ketaksamaan itu. Ingat balik bab 6. Okey, kalau bab 6 memuaskan persamaan, kali ini memuaskan ketaksamaan lebih kurang ya. Pengolahan untuk menyelesaikan ketaksamaan linear adalah serupa dengan pengolahan untuk menyelesaikan persamaan linear. Bab 6 itulah. Namun kita perlu mempertimbangkan arah simbol ketaksamaan semasa menyelesaikan persamaan linear. Itu yang paling penting sekali. Dalam bab. Okey, contoh 7. Selesaikan setiap ketaksamaan yang berikut. Okey, kita tengok tip bestari dulu. Untuk menyelesaikan ketaksamaan linear yang melibatkan pendaraban atau pembahagian, kita perlu mendarab atau membahagi kedua-dua belah ketaksamaan dengan satu nombor yang sesuai supaya perkali pemberi ubah itu menjadi 1. Okey, mari berbincang. Apakah penyelesaian yang mungkin bagi setiap ketaksamaan berikut jika x ialah integer? Mari bincang. Ketaksamaan linear dalam satu pemberi ubah mempunyai lebih daripada satu penyelesaian yang mungkin. Itu betul lah. Okey, kita tengok. Selesaikan setiap ketaksamaan berikut. Maksudnya, x tolak 2 kurang sama dengan 6. X tolak 2 kurang sama dengan 6. Kita buat ketaksamaan linear. Kita tambah 2 kepada kedua-dua belah ketaksamaan. Tambah 2, tambah 2. Jadi, negatif 2 tambah 2 habis. So, tinggal x. Okey. Sebelah sini 8. Jadi, jawapan dia x kurang sama dengan 8. Ingat kalau kita tambah tolak, dia tidak ada perubahan simbol ya. Tapi kalau kita darab sebelah dua-dua belah atau kita bahagi dua-dua belah yang melibatkan nombor negatif atau salingan dia, ingat balik video yang sebelum ni ya, maka simbol akan berubah. Okay, kita tengok P. 7x lebih besar sama dengan 28 Jadi kita nak x je kan. So 7 dengan x darab, so bahagi 7. Jadi sebelah sana pun bahagi 7. So oleh kerana dia bahagi dengan nombor positif, tengok simbol dia tak berubah, tak kekal ya. So 7 bagi 7 habis, so tinggal x. 28 bagi 7 4. Jadi x lebih besar sama dengan 4. Okey, kita tengok C. Negatif x per 3 kurang daripada 9. Jadi kita nak x je, so ni bahagi negatif 3, jadi dia darab negatif 3. Dia darab negatif 3. Tengok apa jadi bila darab dengan nombor negatif. Tengok simbol asal dia kurang. Bila darab dia nombor negatif, dia bertukar arah. So berhati-hati, tengok ni baca dia. Darabkan kedua-dua belah ketaksamaan dengan negatif 3 dan songsangan simbol ketaksamaan. Jadi songsangkan, ni kurang, jadi songsang menjadi besar. Okey, so sebelah sini tinggal x, sebelah sini 9 darab negatif 3, negatif 27. Ingat simbol berubah. Okey, sebelah sini, tengok mula-mula dia tolak 7 kan, sebab kita nak hapuskan 7 kat depan. So sini pun tolak 7, tengok simbol masih belum berubah. Jadi 7 tolak 7 habis, so yang tinggal negatif 4x. 15 tolak 7 tinggal 8. Dekat sini, cuba tengok. Kita nak tinggalkan x, negatif 4 ni dengan x darab. Jadi kena bahagi dengan negatif 4. Tengok, bila bahagi negatif 4, bahagi negatif 4, kiri dan kanan. Simbol apa jadi?
berubah. Ya. Ini anak-anak kalau masih blur, kena tengok balik video 7.1 yang cikgu dah terangkan sebelum. Jadi tengok dekat sini dia baru berubah. Dekat atas belum. Tengok 1, 2, 3 belum berubah. Yang keempat, langkah yang keempat baru dia berubah. So sini tinggal X, 8 bagi dengan 4 naik 7. So X kurang daripada naik 7. Jadi anak-anak bila kita menyelesaikan ketaksamaan ni, kena hati-hatilah. Ingat tadi 3 perkara yang menyebabkan simbol ketaksamaan dia akan songsang ataupun berubah arah, iaitu darab atau bahagi kedua-dua belah dengan nombor negatif ataupun berlakunya salingan kepada kedua-dua belah. 3 perkara itu. Okey, zon aplikasi matematik, imbas QR code atau layari laman web ni untuk penyelesaian ketaksamaan ini pada garis nombor. Okey, dalam satu kempen membaca, sebuah gerai mengadakan promosi jualan buku dengan harga RM12.5 setiap buku. Gani membelanjakan tidak lebih RM80 untuk membeli buku di gerai tersebut. Hitung bilangan maksimum buku yang dapat dibeli oleh Gani. Orang jom selesaikan. Okey, memahami masalah harga sebuah buku ialah RM12.5. Gani membelanja tidak lebih RM80. Hitung bilangan maksimum. Okey, rancang strategi. Tulis ketaksamaan dululah. And then kita selesaikan ketaksamaan dan tafsirkan penyelesaian. Okey, melaksanakan strategi. Katakan N ialah bilangan buku, maka jumlah pembelajar buku ialah 12.5. Darab N lah, sebab 12.5 itu adalah sebuah buku. So darab dengan N. Berapa buah buku kita tak tahu kan. Jadi 12.5 N ni dia mesti kurang atau sama dengan 80. Sebab dia maksimum 80. Tak boleh lebih, tapi dia boleh ngam-ngam 80 dan dia kurang. Jadi sampai sini kita selesaikan. Kita nak N saja kan. Jadi bahagi 12.5 bahagi 12.5. Tengok simbol berubah tak? Tak berubah. Kenapa tak berubah? Sebab bahagi dengan nombor positif kan. Jadi N kurang atau sama dengan 6.4. Jadi kalau kita tengok atas garis nombor. Okay, so inilah 6.4 lebih kurang kat sini. Dia ke kiri kan. Dan dia bulat penuh sebab dia punya ketaksamaan ada sama dengan. Oleh itu, bilangan maksimum buku yang dapat dibeli organik ialah 6 lah. Sebab kalau dia beli 7 buah buku, so dia dah belanja lebih RM80. 6.4 buku, mana boleh dia beli 0.4 buku kan? Adakah buku kita beli separuh atau sekerat? Tak ada. Jadi bermaksud yang paling banyak maksimum buku yang Gani boleh beli ialah 6. Kita ambil nombor bulat sebab buku kan memang kena dalam nombor bulat lah. Tak ada 5.5 buku. Pernah awak beli buku setengah buku tak ada kan. Okay, jadi apabila kita membuat refleksi, kita masukkan N sama dengan 6. So 12.5 N maksudnya 12.5 darab 6. Jadi RM75. Maksudnya Gani hanya belanjakan RM75 dan dia memang kurang daripada 80. Tengok kalau kamu kata Gani boleh beli 7. Bila kita ganti 7, ganti dalam persamaan kita dapat tengok 87.5. Maksudnya Gani dah belanja lebih 80. Jadi 7 tu tak boleh lah. Kita kena ambil yang kurang 6. Sebab 6 dia menepati syarat. Iaitu 75 dia memang kurang 80. Kalau 87.5 tengok dia dah lebih 80. Sedangkan tadi dia kata Gani tidak membelanja tidak lebih 80. Jadi 6 lah. Itu yang betul. Okey, bilangan maksimum buku yang dapat dibeli ialah 6 buah adalah betul. Alright, 7.2b. Selesaikan setiap ketaksamaan yang berikut. Okey. Alright. Okey, kita buat sama-sama ya. Okey. Okey. Maaflah dia macam cikgu cakap selalu. Cikgu ni selalu jadi masalah. Okey, kita tengok A. 1A X tambah 3 lebih besar sama dengan 10. Okey, jadi kita nak hapuskan 3 kan. Jadi sini tolak 3. Sini pun tolak 3. Jadi tengok tambah atau tolak 3, simbol tak berubah. Okey, so 3 tolak 3 sebelah kiri tu habis. So tinggal X. Tengok simbol tak berubah. 10 tolak 3, 7. So ini jawapan. Okey, kita tengok B.
Negatif 2x kurang daripada 18. Cikgu nak x ya. Jadi cikgu kena bahagi dengan negatif 2 ya. Tengok ya, cikgu kena bahagi dengan negatif 2 untuk dapat x. Sini pun kena bahagi dengan negatif 2. Apa akan jadi kalau cikgu bahagi dengan nombor negatif? Tengok. Simbol ketaksamaan akan songsang akan berubah. Okey. So sini x besar, sini akan jadi dapat negatif 9. Jadi kena hati-hatilah, kena tahu bila masa dia berubah, bila masa dia tak berubah. Okey, kita tengok C. Okey, C ni kan anak-anak. Okey. Sebab kita sebaik-baiknya pembeli ubah tu mesti di sebelah kiri kan. Jadi apa akan jadi kalau cikgu tukar je kedudukan dia. X per 3 sebelah sini, negatif 7 sebelah sini. Okey, apa akan jadi dengan simbol dia? Sebab ni kira dalam persalingan juga, so simbol dia pun akan berubah ya. Akan berubah. Sebab kita ubah kedudukan. Jadi kalau sama dengan tak ada masalah, kiri dengan kanan sama, tapi kalau ketaksamaan dia berbeza. Okey, so sini tengok cikgu nak hapuskan 3 kan. Apa akan jadi? Cikgu darab 3. So 3 tu positif ke negatif? Positif kan. Jadi sebelah sini pun cikgu darab 3. Apa akan jadi dengan simbol? Berubah ke tak? Tak. Dia akan kekal. Okey, so ni habis. So x kurang negatif 7 darab 3 negatif 1. Tengok simbol tak berubah. Yang berubah atas tu sebab kita tukar kedudukan. Itu sebab dia berubah. Okey, kita tengok D. Okey. 16 tolak 5x. Kecil lebih kecil sama dengan 4. Okey, first cikgu hapuskan 16. So 16 tolak 16 tolak 5x kurang sama dengan negatif 4 tolak 16 juga ya. Okey, so tolak tak ada masalah dia tak berubah. Jadi 16 tolak 16 habis. Jadi yang sebelah sini negatif 5x, sini jadi negatif 20. Okey, next. Negatif 5 dengan x tu darab. Jadi cikgu nak hapuskan dia, nak tinggalkan x je, cikgu kena bahagi negatif 5. Negatif 20 bahagi negatif 5. Okey, jadi apa akan jadi dengan simbol ketaksamaan bila cikgu bahagi dengan nombor negatif? Dia akan berubah. Okey, pada sebelah sini dia akan berubah. Dan anak okey, kita sambung sini Jadi sebelah sini tinggal x besar sama dengan negatif 20 bahagi negatif 5, dia akan jadi 4. Kita tengok kanan. Boleh Alright. Kita tengok nombor 2. Sementara cikgu padam ni cuba nak baca nombor 2. Nombor 2 dia kasih dalam bentuk ayat. Biasa kita kena kasih dia dalam bentuk ketaksamaan. Fatimah bekerja sambilan sebagai penjual tin. Dia dibayar 10 sen bagi setiap tin minuman yang dijual. Fatimah ingin memperoleh upah sekurang-kurangnya RM20 sejam. Hitung bilangan tin minuman yang harus dijual oleh Fatimah dalam sejam supaya sasarannya tercapai. Kita katakanlah tin awak nak guna huruf apa? Tin, katakan cikgu guna Q lah Ada dia, tu kecil. Okey, jadi satu tin yang dia jual dia dapat 10 sen So dia nak sekurang-kurangnya RM20 sejam. Okey, jadi unit tak sama ni, jadi kena samakan. So kamu nak dia dalam sen ke dalam jam? Dalam sen lah Okey, kalau dalam sen maksudnya satu. Okey, berapa dia patut dapat?
10 sen darab dengan Q. Okey. So dia mesti mendapat sekurang-kurangnya. Maksudnya apa maksud sekurang-kurangnya? So simbol ini. Ingat balik tip yang sebelum ni kalau sekurang-kurangnya kurang sama dengan. Betul? Sekurang-kurangnya. Maksudnya kalau lebih boleh. Boleh. Jadi terbalik ni. Okey. So ini. Okey. Sekurang-kurangnya RM20 sejam. Kalau RM20 tukar kepada sen maksudnya berapa? 2000 sen. Betul? Sebab kalau 200 sen RM2, betul tak? Kalau RM20 2000 sen lah. Betul tak kesamaan cikgu tu? Cuba baca tu betul. Dia kata mesti menerima sekurang-kurangnya RM20 sejam. Sekurang-kurangnya. Okey, kalau paling kurang RM20. Kalau dia dapat RM21, boleh tak? Boleh kan? Tapi kalau dia dapat kurang daripada RM20, boleh tak? Tak boleh lah. Dia mesti dapat RM20 sekurang-kurangnya. Lebih tak tu? Jadi betul lah tu. Okay, so sekarang kita nak selesaikan. Kita nak cari berapa bilangan tin maksimum. Tin minuman yang harus Fatimah jual. So ni bagi 10. So sebelah sini 2000 dengan 10. Okey, apa akan jadi dengan simbol? Cikgu dah terbuat dulu. Pastinya. Apa berubah tak simbol dia? Tak berubah. Kenapa? Sebab kita bagi dengan nombor positif. So sini Q. Okey, so sini akan dapat 200. Apa maksudnya? Maksudnya dalam tempoh sejam. Okay. Okay. So dalam masa sejam, Fatimah harus menjual sekurang-kurangnya 200 tin minuman. Okay. So bermaksud Fatimah ni memang perlukan menjual sekurang-kurangnya 200 tin minuman sejam lah. Dengan bayaran 10 sen setin, jadi dia akan dapat upah sekurang-kurangnya RM20 tadi. Okay. Kalau dia jual lebih daripada 200, dia akan dapat upah lebih daripada RM20 lah. Okay, anak-anak faham? Alright, good. Oh, ada lagi. Okay, jadi cikgu dah buat soalan 1 dan 2. Jadi cikgu nak anak-anak try lah pula. Boleh ya? Soalan 3 dan soalan 4. Okay, so try sekarang. Ambil masa 5 minit. Tengok jawapan belakang buku teks. Kalau betul, betul. Kalau salah, dapat kebetulan. Kalau tak faham, bincang direct dengan kawan dan guru. Okay? Alright. Okay, next. Bagaimana anda menyelesaikan ketaksamaan linear serentak? Okay, standard pembelajaran menyelesaikan ketaksamaan linear serentak dalam satu pertubuhan. Kempen, kurangkan pengambilan gula. Okay, buka laporan di atas sini pengambilan gula. Harian ialah antara 25 gram dan 37.5 gram. Jika M gram boleh mewakili kuantiti pengambilan gula harian, maka kita boleh tulis M lebih besar daripada 25 dan M kurang daripada 37.5. Dua ketaksamaan itu ialah ketaksamaan linear serentak dalam satu pertubuhan. Maka kuantiti gula dalam gram yang diambil oleh seorang menjadi sebarang gula antara 25 dan 37.5 kali. Seperti 23, 24.8 asalkan di antara nilai. Okay, nilai-nilai ini adalah nilai satunya bagi ketaksamaan linear serentak itu. Penyelesaian ketaksamaan linear serentak dalam satu pertubuhan ialah nilai satunya bagi ketaksamaan linear serentak. Okay, ini tengok betul. Kalau kita baca dia kita tak faham.
so ni tolak dengan 5, so dapat X kurang daripada 3. Okey, yang ini pun selesaikan, so dapat X kurang daripada 5. Okey, sekarang kita buat dalam bentuk garis campur. Okey, X kurang daripada 3 yang ni lah, so daripada 3 bulat kosong sebab dia tak ada sama dengan kan. So dia ke kiri, 5 bulat kosong dia ke kiri. Okey, sekarang tengok dekat mana dua garis campur yang merah ni dia bertiga. Dia bertiga start daripada 3 ke sana kan. Dia ke sana. Okey, jadi 3 ke sana tu apa dia punya ketak samaan? Jadi ketak samaan dia adalah X kurang daripada 3 kan, sebab 3 ke sana. So X kurang daripada 3. Jadi nampak tak dua-dua ni kita selesaikan secara serentak, kita dapat satu je penyelesaian. Okey, kita tengok yang P dapat X tambah 5 lebih besar sama dengan 5X tolak 13 dan 3X tolak 4 lebih besar daripada 9X tambah 2. Dan tadi yang ini selesaikan anak-anak, kita dapat X lebih besar sama dengan negatif 6. Okey, yang ni selesaikan X kurang daripada negatif 4. Tengok ada satu ni ada sama dengan, ada satu ni tak ada. Okey, macam biasa kita buat dekat garis nombor. X lebih besar daripada negatif 6, so negatif 6 ke kanan lah, dan dia bulat penuh ya. Yang ini pula X kurang daripada negatif 4, okay, negatif 4 ke kiri sebab dia kurang dan dia bulat kosong. Jadi kat mana dia bertindih? Dekat sini dia tak bertindih keseluruhan, dia bertindih ada had je, iaitu daripada negatif 6 sampai negatif 4. Betul tak? Jadi penyelesaian dia adalah X lebih besar sama dengan negatif 6. Kenapa ada sama dengan? Sebab sini bulat hitam. Yang ini kurang daripada negatif 4. Kenapa dia kurang daripada negatif 4? Sebab dia bulat kosong kat sini. Jadi ini adalah penyelesaian dia. Faham Kita tengok dekat mana dia bertindih. Okey, 7.2C. Cikgu tunjuk beberapa contoh lah. Okey, cikgu buat tengok ya. Alright, 6X tambah 5 besar daripada 3X tambah 14. Okey. Okey, cikgu nak hapuskan 5 sebelah kiri ni dulu. So, kena tolak 5 kan. Tolak 5. Sebelah sini pun kena tolak 5 Simbol tak berubah sebab tolak. Okay, so sini tinggal 6X. Sini 3X tambah dengan 9. Okay, cikgu hapuskan sebelah kanan pula 3X tu. So kena tolak 3X. Sekali lagi, oleh kerana tolak, simbol tak berubah. 3X tolak 3X tambah 9. Okay, so ni cikgu dapat 3X. Sebelah sini 3X tolak 3X habis, so tinggal 9. Okay, next cikgu bahagi dengan 3. Simbol berubah tak? Tak berubah sebab bahagi dengan nombor positif. Jadi jawapan dia cikgu dapat X besar daripada 3. Okay, yang sebelah sana pula 13X tolak 4 9X. Okay, cikgu habiskan 4 dulu. Tolak 4, nak hapuskan dia kena tambah 4. Simbol berubah tak? Tak, sebab tambah 4. So tambah 4. Jadi ini cikgu dapat 13X. Negatif 4 tambah 4 habis. So 9X tambah 4. Okay, cikgu hapuskan. Bukan 14 tu tambah 4 je. Okay, so cikgu hapuskan sebelah kanan 9X. Jadi sebelah sini kena tolak 13X tolak 9X. 9X tolak 9X tambah 4. Macam biasa, dia tak berubah sebab tolak So 13 tolak 9 dapat berapa? Dapat 4X. Sebelah sini pun 4. 9 tolak 9 habis. Okay, jadi cikgu nak hapuskan X. Cikgu bagi dengan 4. Sebelah sini bagi dengan 4. Simbol berubah tak? Tak berubah sebab bagi dengan positif.
Okay, so ni tinggal X, ni dapat 1. Okay, so sekarang cikgu ada X lebih besar pada 3 dengan X lebih besar pada 1. Maafkan cikgu, cikgu terpaksa padam. Okay, cikgu punya step ni hura-hara sebab cikgu punya paparan ni terhad. So anak-anak guna buku nanti, jadi jangan ikut cikgu buku kamu tu cukup luar. Okay, padam balik semua, cikgu tinggalkan jawapan dia. Sekarang cikgu nak tunjuk macam mana. Dah dapat jawapan, macam mana kita nak buat pada garis nombor. Okay. Sekarang cikgu ada 1 dengan 3 lah. Jadi cikgu buat garis nombor. Maafkan cikgu. Guna pembaris yang nak. Okay. So 1, 3. Okay. So garis nombor. Okay, yang 1 ni apa kita samaan dia? Lebih besar sama dengan 1. Cikgu buat tinggi sikit. Okay, bila lebih besar, bulat penuh dan dia lebih besar, dia ke kanan lah. So ini adalah X lebih besar daripada 1. Boleh buat garis putus-putus macam tu supaya nampak. Okay, X lebih besar daripada 3. Okay, bulat kosong dan dia ke sana. Okay, ini X lebih besar daripada 3. Dia besar, dia ke kanan lah kan. So kat mana? Kat mana dia bertindih kat sini kan? Dan dia terus ke kanan tu dia tak berhenti. Jadi kan dia punya jawapan adalah daripada 3 ke kanan. 3 tu bulat kosong tu bulat penuh, bulat kosong. Jadi jawapan dia adalah X lebih besar daripada 3. Ini jawapan. Okay, faham tak? Okay, cuba anak-anak buat yang lain tu. Okay, kena buat, tak boleh. Cuba padam Okay, ambil masa. Ni mungkin ambil masa lah 10 minit pun boleh, tanpa santai. Awak kat rumah kan, santai-santai. Bagi buat, kemudian tengok jawapan. Buat dengan kemas anak-anak step by step. Kalau jangka garis nombor, gunalah pembaris dan sebagainya. Kalau dah siap, kita teruskan. Jawapan betul kita teruskan. Kalau salah, buat pembetulan terus. Bincang balik dengan cikgu dan kawan kalau tak. Okay, next. Mahir diri 7.2. Yang ini kena hantar dengan cikgu. So, mahir diri 7.2, soalan 163. Ada 4 soalan. Ya, ke 4 soalan. Ada lagi. Okay, 8 soalan. Okay, buat. Hantar dengan cikgu next sekolah nanti. Tapi cikgu nak dah siap, terus cek jawapan. Kalau salah, terus buat kebetulan. Boleh bincang dengan kawan, bincang dengan cikgu, tak ada masalah. Okay. Alright, sebelum mengakhiri bab ni, kita tengok sikit ringkasan atau rumusan So, kita sama linear. Yang pertama, kita sama yang melibatkan penambahan. Jika A kurang daripada B, maka A tambah C kurang daripada B tambah C. Ini ada nama dia. Kan? Apa nama dia? Okay, kita sama yang melibatkan penolakan. A tolak C kurang daripada B tolak C juga. Yang melibatkan pendaraban. Kalau kita darab dengan nombor positif, simbol dia kekal. Kalau kita darab dengan negatif, tengok simbol dia berubah. Kalau pembahagian pun sama Kalau kita bahagi dengan nombor positif, tengok simbol dia kekal Kesamaan dia kekal. Kalau kita bahagi dengan dua-duanya negatif, tengok kesamaan dia songsang atau bertukar. Alright, so anak-anak, sangat penting ni sebenarnya kesamaan, terutama apabila kamu ambil matematik tambahan atau matematik di peringkat universiti. Okay, pengalaman cikgu pelajar memang masih keliru nanti bila naik tingkatan 4 dengan 5 sebab dia tak nak fokus betul-betul. Jadi bila naik tingkatan 4, 5 terutama belajar matematik tambahan, kamu akan menghadapi masalah jika kamu masih tak faham So itu saja untuk video kali ini. Okay, kita sampai jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum, bye anak.